Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 23 November 2021 bersama saya Alfairez Jumurin. Tumpuan berita, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menghadiri upacara pecah tanah bagi membangunkan Boys and Girls Home and Children's Home The Salvation Army di Kota Semarahan pada Isnin. Ketua Menteri dalam ucapannya pada majlis tersebut menyatakan ucapan tahniah kepada The Salvation Army Sarawak di atas jasa yang telah disumbangkan kepada masyarakat serta cadangan dalam membangunkan tempat baharu ini. I understand that Salvation Army activities extended to Sarawak during the time of Sir Anthony Abel from West Malaysia and Singapore. And during that period of time, Salvation Army had contributed a lot to the betterment of society, especially for those who are in need of assistance, deprived members of society, as well as society in general who face calamities. And Salvation Army is always there to assist. And therefore, the state government, of course, want to reciprocate what you have done to our society. Dalam pada itu, kemudahan baru tersebut akan melibatkan perpindahan rumah kediaman The Salvation Army yang terletak di Jalan Ben Hog dan Jalan Uplands, Kuching. Sehubungan itu, mereka berharap dengan bertapak di Kota Semarahan, mereka dapat memberi hikmat kepada masyarakat yang memerlukan di luar Kuching. Laporan seterusnya, seramai 17 ketua kaum KK daerah Asajaya telah menerima sijil pelantikan baru yang diluluskan pada tahun 2020. Penyampaian sijil tersebut disempurnakan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak yang juga mantan Adun Asajaya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dalam majlis perasmian Asajayaku prihatin kebersamaan JKKK menerajui Asajaya di Kuching pada Isnin. Menurut Datuk Seri Karim, sepanjang menjadi wakil rakyat bagi daerah Asajaya, setiap ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK di daerah itu telah menggalas tanggungjawab dengan baik, amanah dan penuh disiplin. Katanya mereka memainkan peranan yang amat penting dalam menyatu padukan rakyat di samping memberi kesejahteraan kepada kawasan-kawasan di bawah jagaan mereka. Alhamdulillah, sepanjang saya menjadi wakil rakyat di sana, tidak ada saya melihat ketua-ketua masyarakat atau ketua kaum yang telah diambil tindakan disiplin ataupun telah menjalankan perkara yang tidak baik sehingga didakwa di mahkamah dan sebagainya. Semuanya telah menjalankan tanggungjawab yang baik. Dalam pada itu, menjawab soalan media, beliau mengakui masalah jalan raya di Asajaya daripada Jabatan Samarahan ke Jambatan Sadong Jaya yang rosak teruk merupakan sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan. Jelasnya kawasan itu kini terlalu banyak projek pembangunan yang memerlukan kenderaan berat membawa batu, besi maupun pasir dalam jumlah yang banyak melaluinya yang akhirnya menyebabkan jalan raya berlubang. Tegasnya lagi, projek membaik pulih juga telah diberikan kepada 3 syarikat yang dipertanggungjawabkan. Saya percaya macam mana pun mereka nak baik pulih jalan tu, ia tidak akan dapat kesampaian. Atau hari ini, besok dia akan rosak semula kerana terlalu banyak. Jadi harapan saya kepada penduduk di sana lah. Kita tahu keadaannya begitu. Jadi pengguna-pengguna jalan raya perlu berwaspada dan berhati-hati. Apabila projek-projek yang sedia ada siap, saya percaya jalannya akan balik seperti sedia kala. Selanjutnya di Miri, bangunan baru Surau Darul Ikhlas Kampung Senadin Jaya yang telah siap menggantikan bangunan surau lama yang dibina pada tahun 1991. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, beliau telah memohon peruntukan dari Kerajaan Sarawak bagi membina semula surau tersebut dan telah diluluskan sebanyak RM600,000. Bercakap selepas merasmikan surau itu baru-baru ini, beliau berkata bangunan berkayu lama itu kecil, tidak mempunyai kawasan parkir dan tidak dapat menampung peningkatan jumlah jemaah di Kampung Senadin Jaya.
Sebelumnya, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Ahli Jawatankuasa Surau Darul Ikhlas memohon untuk surau baharu melalui Jabatan Agama Islam JAIS bahagian Miri. Projek pembinaan surau tersebut yang bermula pada 4 Mei 2019 telah siap sepenuhnya dan diserahkan kepada AJK Surau Darul Ikhlas Kampung Senadin Jaya, Lutong pada 27 Oktober 2021. Pada majlis itu, Datuk Sri Lee turut menyampaikan geran peruntukan Kerajaan Sarawak berjumlah RM10,000 kepada AJK Pengurusan Surau Darul Ikhlas bagi kegunaan penyelenggaraan harian. Perkembangan di Saribas, kemajuan dikecapi Sarawak hari ini hasil dari ketegasan pemimpin terdahulu dan kini dalam melindunginya dari campur tangan pihak luar. Menegaskan perkara itu, penyandang kerusi Dun Saribas Muhammad Raziz Hitam yang berkata semua pemimpin negeri ini sejak kepimpinan Tun Pihin Sri Abdul Taib Mahmud, kemudian Allahyarham Tok Nan dan kini Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari Tun Openg tetap tegas dengan pendirian mereka mahu Sarawak dijaga oleh rakyat negeri ini sendiri. Dan daripada perjuangan sebelum ini, daripada Tun Taib Tun Taib sebagai Ketua Menteri disambung oleh Allahyarham Tok Nan, disambung pula oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jo. Semua pemimpin-pemimpin ini, tuan-tuan dan puan, mengekalkan prinsip yang sama, iaitu Sarawak dengan cara Sarawaknya. Si ada bati luar, jangan nak gaguh-gaguh, ngaco, pentadbiran negeri Sarawak. Orang Sarawak pun jadi bos, orang Sarawak pun yang jaga Sarawak daripada pemimpin-pemimpin lama, bukannya hari itu saja. Beliau berucap demikian semasa melancarkan jentera Pergerakan Pemuda N35 Saribas di Gelanggang Futsal Kampung Buda pada Ahad. Jelasnya Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB sebagai parti tunjang dan gabungan Parti Sarawak GPS akan terus berjuang mempertahankan Sarawak agar negeri ini ditadbir dengan caranya sendiri. GPS ataupun kita PBB sebagai parti tunjang kerajaan Sarawak, kita akan lawan dan mempertahankan biarlah Sarawak itu dengan cara Sarawak. Kita itu Sarawak, kita jaga Sarawak itu dengan cara kita. Jadi inilah perjuangan yang ada dalam GPS, khususnya parti kita pun, iaitu PBB. Beliau juga menyeru semua barisan jentera Pergerakan Pemuda untuk terus kekal aktif dalam mengatur strategi kempen lebih-lebih lagi untuk golongan belia di situ. Program pada hari itu turut diisi dengan penyerahan bantuan bekalan makanan kepada warga mas di Kampung Buda. Manakala di Sibu, mantan Adun Nangka Dr. Anwar Rapai turun Padang bagi meninjau pembinaan jambatan kayu yang telah siap dibina di Rumah Sebastian Ngalang, Juntan pada Ahad. Jambatan kayu yang diperbuat daripada kayu belian dengan peruntukan sebanyak RM130,000 itu merupakan salah satu projek transformasi luar bandar RTP daripada kerajaan negeri serta memudahkan seramai 300 orang penduduk yang menggunakan jambatan tersebut. Dr. Anwar Rapai turut mencadangkan dengan pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak DID untuk membina sebuah jambatan dan laluan untuk menyeberangi Sungai Seduan yang menuju terus ke sebuah taman rekreasi di Bandar Sibu iaitu Hutan Rimba. Sungai Seduan tu panjang tapi yang kecil. Yang terus sampai ke Rimba, Hutan Rimba, iaitu suatu tempat rekreasi di Bandar Sibu. Saya pernah mencadangkan supaya ada suatu boating daripada situ sampai ke Hutan Rimba. Beliau yang juga Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi merangkap Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam, Sarawak juga akan menyerahkan RM100,000 berbentuk geran kepada penerima yang layak bagi membaik pulih rumah mereka yang memerlukan bantuan. Selain itu, sebanyak RM6,000 telah diserahkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk menjalankan aktiviti masing-masing bagi sambutan Hari Krismas nanti dan mengingatkan penduduk supaya sentiasa menjaga prosedur operasi standard SOP. Dalam program berasingan, Dr. Anwar Rapai telah menyampaikan geran unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR kepada Gurdwara Sikh Temple Sibu dan Sri Maha Mariamman Hindu Temple Sibu yang mana masing-masing menerima geran berjumlah RM200,000. Jelas beliau, kedua-dua kuil tersebut memerlukan bantuan bagi menaik taraf bangunan kuil tersebut, terutama sekali Sri Mariamman Hindu Temple.
Walau bagaimanapun Hindu Temple ni perlu banyak bantuan sebab belum siap lagi, baru 45%. Sebabnya bukan banyak disebabkan tidak cukup dana, tetapi disebabkan pekerja yang susah nak dibawa masuk sebab they are very specialized workers untuk membina tempat temple ini. Ini saya akan Beralih ke laporan COVID-19 dengan kes di Sarawak terus menurun, menyaksikan sebanyak 147 kes positif baru direkod pada Isnin melibatkan 18 daerah menjadikan jumlah kumulatif 249,483. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti berikut. Daripada jumlah itu, 145 kes merupakan kategori 1 dan 2, manakala 2 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. Turut dimaklumkan terdapat 3 kes kematian akibat COVID-19 yang direkodkan dari 19 hingga 21 November 2021. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jumrin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.